Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi tajuk pengertian mahabbah. Mahabbah ini artinya secara ringkasnya ialah kasih. Tapi kasih di sini ini kita tumpukan kepada kasih kepada Allah dan kasih kepada Nabi kita ni. Tadi lihat dulu pengertian mahabbah secara jelas di sana tu ialah kecenderungan hati kepada sesuatu yang disukai oleh tingkah laku menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kerana Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati katanya tu kalau boleh adalah sifat suka, sifat kasih kepada Allah Ta'ala tu dan untuk kerana Allah Ta'ala. Ringkasnya ialah kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud katakanlah, wahai Nabi Muhammad, jika kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nabi berkatanya, kalau kamu kasihkan Allah, ikut apa yang aku buatnya, ikut cakapku, kata Nabi. Apa Nabi buat itu berarti kata ni sudah kasih akan Allah. Kata ni tahu Nabi itu adalah kekasih Allah. Niscaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kita ni lihat lagi tajuk di sana tu, cara ahli-ahli tasawuf mengasihi sesuatu. Macam mana dorang ni mengasihi sesuatu? Lain daripada kata ni kata ni lain ni. Cara kata ni kasih akan Allah dengan cara ahli-ahli tasawuf mengasihi akan Allah. Ahli-ahli tasawuf tidak mengasihi sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hati mereka telah terpahat bahawa setiap sesuatu itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana mereka kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya mereka kasih akan segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni perhatikan yang cikgu baca tadi tu, ahli tasawuf ni dorang indah kasih akan lain. Hati dorang tu tertumpu, fokus pada Allah Ta'ala. Hati dorang tu sudah kata ni terikat. Dah dapat diubah-ubah lagi. Yang dorang tu kasih akan Allah Ta'ala tu. Jadinya kalau dorang sudah kasih akan Allah Ta'ala, dengan sendirinya apa yang Allah ciptakan yang ada di muka bumi ini pun dengan sendirinya dorang pun otomatik kasih juga. Contoh perbuatan kasih kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah seperti berikut. Kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu tadi Nabi itu adalah kekasih Allah.
Apa saja yang dibuat Nabi dengan sendirinya kita ni ikut, dan berarti kalau tani ikut itu kita ni dengan sendirinya kasih akan Allah Ta'ala. Kasih kepada Nabi Muhammad SAW berarti kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Nabi Muhammad SAW itu ialah pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diutus kepada kita. Itu contohnya. Kemudian kita lihat lagi bahagian kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana ada bahagiannya kalau kata ni kasih akan Allah Ta'ala tu. Rupanya di mana kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada dua bahagian. Yang pertama fardu. Kita ni tahu fardu kan? Fardu ni wajib kita ni lakukan. Apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala tu. Keterangannya di sini kita lihat. Satu, kasih kepada Allah Subhanahu Ta'ala dengan mentaati dan mengerjakan segala ibadat. Ibadat fardu yang disuruh oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Mentaati. Arti fardu ni kata ni hendaklah mentaati, hendaklah mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fardu kita ni laksanakan dan ikut apa Allah suruh itu. Jauhi, jangan hampiri itu pulang yang dilarang itu. Yang ketiga, serta dalam perkara yang membawa kepada redha dengan segala qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama tadi apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala tani buat. Kedua, jauhi segala larangan. Yang ketiga adalah kita ni lakukan perkara yang membawa kepada redha dengan segala qadar dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja musibah yang ditimpa atas kita ni, hendaklah kita ni redha. Okey. Tadi lihat lagi atau bahagian fardu, bahagian sunat. Sunat kalau kita ni lakukan dapat pahala, kalau kita ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya macam mana keterangannya? Yang pertama, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mentaati dan mengerjakan ibadat-ibadat sunat yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tadi menunjukkan tadi kasih kepada Allah dalam bahagian yang kedua, yaitu sunat. Artinya apa saja tadi lakukan dalam bab amal ibadat yang dihukumkan sunat itu adalah kata ni kalau boleh dilaksanakan, dibuat untuk menambah pahala kata ni itu. Kemudian kita lihat tanda kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu banyak. Banyak sebenarnya. Kalau kamu ditulis ini semua, kalau kamu disuruh menghafal pun udah kamu terkabir tu sekarang. Jadinya di sini memadai saja tiga saja tanda kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, mendahulukan perbuatan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada perbuatan yang disukai oleh hawa nafsu. Tanda kasih kepada Allah Ta'ala tu kita ni laksanakan dulu, kita ni utamakan dulu apa yang Allah suruh tu, kejar dulu pahala tu daripada melakukan perbuatan maksiat itu menurut hawa nafsu katanya itu. Yang kedua, timbul perasaan suka kepada mati. Kalau orang yang beramalan ni biasanya kalau kata ni lihatlah dan juga pun ada merasa sedikit daripadanya. Kalau sudah tani beramalan ni
kata ni timbul perasaan suka kepada mati itu. Artinya kata ni mati itu indah sia-sia. Kata ni mati itu membawa bekal, yaitu amal ibadat. Tapi sedikit tuh, kalau cukup sedikit lah. Pasal banyak lagi yang perlu kata ni perbaiki. Banyak lagi kan kata ni top up amal ibadat kata ni. Yang ketiga, timbul perasaan benci kepada kesenangan dunia yang sia-sia. Artinya kalau orang sudah beramal, beribadat, fikirannya sudah tertumpu fokus kepada Allah SWT, maka memang ada sedikit timbul perasaan benci itu kepada kesenangan dunia yang sia-sia. Dan ada juga timbul perasaannya tu sudah hilang terhadap dunia ni. Indah lagi berapa orang kata ni yang lagi berapa suka-suka kan di dunia tu. Kan di dunia ni macam-macam aktiviti, macam-macam expo, macam-macam pameran-pameran, macam-macam aktiviti yang menarik itu. Tapi kalau sudah kata ni ada sudah tanda kasih kepada Allah tu, di mana perkara-perkara dunia tu akan berkurangan. Ada perasaan benci kepada kesenangan dunia yang sia-sia. Kemudian tadi lihat sana, kelebihan. Apa kelebihan orang yang kasih kepada Allah SWT itu? Kelebihan orang yang kasih kepada Allah SWT itu banyak, antaranya seperti berikut. Yang pertama, Allah SWT kasih akan mereka. Kalau kata ni kasih kepada Allah, dengan sendirinya Allah akan membalas juga kasihnya kepada kata ni. Yang kedua, Allah SWT membalas kasih hambanya dengan kasih juga. Yang ketiga, kasih kepada Allah SWT sebagai tanda kesempurnaan iman. Bayangkan kalau sudah kata ni kasih kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kasih akan kata ni. Dan Allah Ta'ala akan membalas lagi kasih kata ni itu. Dan kalau sudah Allah kasih kepada kata ni itu, artinya sudah ada harapan, itu tanda-tanda kesempurnaan iman. Artinya insyaAllah Allah akan menerima segala amalan kata ni insyaAllah. Itulah mengenai dengan tajuk mahabbah. Jadinya mahabbah di sini ni tertumpu kepada kata ni kasih kepada Allah Ta'ala. Dengan sendirinya apa perbuatan yang dilakukan Nabi itu adalah kata ni ikuti. Dan itu berarti bahawa kata ni kasih juga kepada Allah Ta'ala. Di mana kita tahu Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Okey, itulah mengenai dengan tajuk mahabbah. Sampai sana dulu. Wallahu a'lam bissawab.